Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pada cara-cara menangani isteri nusyus yang berdasarkan kepada huraian daripada ayat yang Allah SWT sebut. Yang pertama, fa'izuhunna. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', itu meninggalkan pada tempat tidur. Dan kemudian yang akhir sekali wadribuhunna. Yang pertama adalah fa'izuhunna, maksudnya nasihat dengan berhikmah. Maksudnya apabila tanda-tanda nusyus mula kelihatan pada seorang isteri, seperti bersikap acuh tak acuh dan bermasam muka, sedangkan sebelum ni dia seorang lemah lembut, manis muka, ataupun mendengar isteri menuturkan kata-kata kesat yang bukan kebiasaannya, maka disunatkan bagi suami menasihati isterinya berdasarkan panduan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan terus meninggalkannya pada tempat tidur dan terus memukulnya. Bukan macam itu caranya. Kerana boleh jadi tindakan itu berpunca daripada fikirannya yang berserabut dengan sebab yang tertentu yang bukan berpunca daripada suami. Kan? Maksudnya dengan sebab penat, letih dan seumpama dengannya, kan? Kerja banyak dan seumpama dengannya, jadi dia jadi berserabut. Maka nada suara pun naiklah. Maka dengan itu suami hendaklah mengingatkannya akan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah SWT tentang hubungan yang baik dan pergaulan mesra serta mengiktiraf martabat suami, yang mana suami itu perlu ditaati oleh seorang isteri. Okey, suami juga perlu mengingatkan tentang kemurkaan Allah SWT serta balasan menanti isteri yang nusyus. Kerana nusyus isteri boleh menggugurkan hak nafkah dan giliran bermalam kalau dia itu bermadu. Semoga dengan peringatan itu isteri kembali taat, kembali kepada sifat asalnya, memohon maaf dan bertaubat daripada tindakan-tindakannya sebelum ini, walaupun dia tidak meminta maaf. Dan sunat bagi suami mengingatkan isteri tentang kelebihan dan balasan isteri yang melayani suami dengan baik, seperti sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia kerana suami redha dengannya, dia akan masuk syurga. Kemudian sabda Nabi SAW, idza batatil mar'atu hajiratan fi rasyi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Maksud, jika bermalam seorang wanita dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, dilaknat oleh malaikat sehingga ke subuh. Itu adalah langkah pertama, itu memberi nasihat dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang baik, supaya isteri tersebut kembali kepada asal. Okey. Kemudian langkah yang kedua adalah meninggalkan tempat tidur. Maksudnya sekiranya dengan peringatan tersebut isteri kembali taat serta mendengarkan kewajipannya, maka masalah ini dikira sebagai selesailah. Namun jika isteri memang benar-benar nusyus, suami hendaklah meninggalkannya bersendirian di tempat tidur, ataupun tidur bersamanya dengan membelakanginya dan tidak menyetubuhinya, atau suami menjauhinya dengan berpindah ke rumah lain. Okey, ini kalau ada rumah lain lah. Okey, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak disyaratkan untuk suami bertindak sebegini bagi menangani isteri nusyus berlaku perbuatan nusyus secara berulang kali. Bahkan memadai dengan berlaku perbuatan nusyus ini buat pertama kali saja sudah boleh bertindak sebegini. Bukan tunggu ulang-ulang baru nak menggunakan langkah yang kedua ini. Kali pertama nusyus sudah boleh buat macam ni. Manakala tidak bertutur dengannya, juga dibolehkan dengan syarat tidak melebihi selama 3 hari. Ini kerana tindakan tersebut sangat berkesan untuk mendidik seorang isteri. Okey, inilah cara-cara meninggalkan tempat tidur yang dinyatakan dalam karangan-karangan para fuqaha silam. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan tempat tidur ini tiada batasan waktu. Tak ada batasan waktu, di mana suami boleh melakukannya mengikut tempoh yang dikenakinya sehingga isteri kembali taat kepadanya. Dan menurut Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, meninggalkan tempat tidur adalah tidur bersama isteri tetapi dengan membelakanginya, tidak menyetubuhinya serta bercakap dengan keadaan yang sangat sedikit. Yang mana tindakan suami ini adalah bagi memperlihatkan kepada isteri tahap kesungguhan suami dalam memulaukan dirinya. Dan tindakan nusyus ini telah menyebabkan, di mana tindakan nusyus itu telah menyebabkan suami bertindak ke tahap tidak menyetubuhinya walaupun berada pada suatu tempat tidur. Ini menunjukkan bahawa suami mampu menahan dirinya daripada menyetubuhi isteri itu. Boleh jadi dengan tindakan suami sebegini akan mendorong isteri meninggalkan perbuatan nusyus dan kembali taat kepada suami dia. Okey, ini adalah langkah yang terakhir, itu memukul dengan pukulan tidak mencederakan, bertujuan untuk mendidik. Pukulan mendidik, bukan pukulan untuk nak mencederakan dan menyakiti tubuh badan isteri. Okay, sekiranya dengan meninggalkan tempat tidur, isteri berubah menjadi baik dan kembali mentaati suami, maka cukuplah dengan cara itu.
Okey, mungkin dengan cara tinggal tempat tidur, okey, isteri kembali insaf dan kembali taat kepada suami. Sebaliknya, jika isteri tetap dengan tindakan nusyus secara berterusan, suami bolehlah memukulnya dengan pukulan mendidik tanpa mencederakan tubuh badan dan mematahkan tulang. Namun pukulan tersebut tidak boleh dilakukan pada bahagian muka atau tempat-tempat yang boleh mendatangkan bahaya. Itu boleh membawa kepada kematian. Namun perlu diingatkan bahawa pukulan itu dibolehkan jika suami mengharapkan isterinya akan berubah dan menjangkakan bahawa isterinya akan kembali taat kepadanya. Jika suami mengetahui pukulan itu tidak mengubah sikap isteri, bahkan akan terus menambah kebencian isteri kepadanya, suami tidak wajar melakukan pukulan tersebut. Kerana boleh lebih pada menyakiti saja. Kalau dijangkakan kalau pukul pun memang tak guna, memang nampak isteri itu memang memang pada boleh benci sangatlah kepada suami kan. Kalau pukul pun dia tak jadi, jangan pukul lah. Maka suami hendaklah menggunakan cara-cara lain bagi memperbaiki keadaan dengan melayani dengan baik. Okey. Walaupun suami dibenarkan memukul isteri dalam keadaan ketiga ini, namun yang terbaiknya dia memaafkan isteri itu dan tidak menggunakan cara pukulan bagi menangani isteri ini. Ini kerana terdapat tegangan syarak daripada muka wanita. Jika keadaan kembali pulih dengan hilangnya nusyus, maka wajib hidup dengan melayani pasangan itu dengan baik. Dan suami jangan sekali menggunakan cara lain pula bagi mendidik isterinya itu. Kan? Jadi nafkah dikembalikan semula supaya isteri kembali taat dan menyerahkan diri kembali kepada suami dengan sempurna. Dalam kitab fiqh dipanggil at-taslim at-tam, serah diri balik, kembali taat, serah diri semula kepada suami dia. Di mana Allah SWT menyebut fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka isteri kembali taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka pula. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okey, jadi ini adalah dari segi hukum fiqh, dan dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam dan Terengganu lah 2017 ada dinyatakan tentang berkaitan nusyuk isteri lah kan. Jadi di sini disebut, dia kata tertakluk pada hukum syarak, mahkamah boleh merintahkan seorang lelaki membayar nafkah pada isteri atau bekas isterinya. Dan tertakluk pada hukum syarak dan pengesahan mahkamah, seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyus atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya. Itu antara lain apabila menjauhkan diri dari suaminya, apabila meninggalkan rumah suami dan bertentangan dengan kemampuan suaminya, atau apabila dia enggan berpindah bersama suami ke rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah menurut mengikut hukum syarak. Selepas saja isteri bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah suaminya, maka isteri itu tidak lagi dianggap sebagai nusyus. Okey. Dan seksyen 1666 menyatakan hak seorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suami yang terdahulu di bawah satu perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh iddah atau bila isteri itu disabitkan nusyus oleh mahkamah. Dan dalam pelaksanaan sekarang di mahkamah, kalau seorang suami menuduh isteri nusyus, dia perlu membuktikan terlebih dahulu bahawa isterinya memanglah nusyus. Kena buktikan, bukan main cakap-cakap saja, kena buktikan. Dia bagi contoh dalam kes Fakhrah Luqman lawan Johari Zakaria, di mana hakim Mahkamah Syariah menyatakan bahawa walaupun isteri tidak lagi tinggal bersama suami itu, tapi suami tidak buat apa-apa aduan ke mahkamah bahawa isteri ternusyus dan tidak mengambil langkah untuk mendapat perintah nusyus dari mahkamah. Maksudnya tidak ada tindakan kan daripada suami untuk nak mengatakan bahawa, nak buktikan bahawa isteri itu nusyus. Tidak buat sebarang tindakan walaupun isteri tersebut tidak tinggal bersama suami itu. Dan hakim juga berpendapat bahawa jika suami itu betul-betul ingin isterinya balik tinggal bersamanya, dia seharusnya berusaha supaya ia dapat diselesaikan di luar ataupun di hadapan mahkamah. Okey. Kemudian dalam kes Abdul Hanif Abdullah lawan Rabiah Bibi Lahbu, di mana Ya Arif Hakim Syekh Ghazali Abdul Rahman berpendapat bahawa taat merupakan satu hak yang telah diberi kepada seorang suami terhadap isterinya. Walaupun hak ini bukan mutlak yang tidak memerlukan apa-apa keperluan, sebaiknya diberi dengan beberapa syarat. Kan, antaranya ialah syarat berkaitan tempat tinggal yang disediakan oleh suami. Syaratnya adalah tempat tinggal disediakan adalah bersingan dengan keluarga suami dan bersesuaian dengan taraf keuangan suami. Tempat tinggal itu sesuai dengan keadaan kedua-dua suami isteri dan dapat memberi perlindungan cukup untuk menjaga diri harta benda, cukup dengan keperluan cukup dan keperluan sebagai tempat tinggal seperti hamparan dan perabot. Kan, ada bekalan air, tandas dapur, dan tidak mendapat gangguan. Isteri masa itu selamat, tidak dapat gangguan daripada siapa, dan tempat itu diduduki oleh jajaran yang seagama.
Okey, di samping syarat-syarat tempat yang berkaitan dengan tempat, ketaatan juga hendaklah berdasarkan kepada adanya amanah si suami dan menjaga keselamatan tubuh badan dan harta benda isteri. Dan suami pula hendaklah terlebih dahulu menjelaskan kadar mas kahwin yang perlu dijelaskan dengan segera. Jadi dalam penghakiman ini, yang merupakan panduan dalam proses pensabitan isteri nusyus, ada disebut bahawa sebelum suami bertindak untuk mendakwa bahawa isteri itu nusyus, suami harus memulakan tindakannya sendiri seperti dengan memujuk isteri dan lain-lain. Sesungguhnya jika langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh syarat tersebut tidak berhasil, barulah aduan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan dalam nota kita juga ada kes pensabitan isteri nusyus, maka minta daripada anda baca sendirilah nota ni, kes ni ya. Kemudian kita pergi kepada nusyus suami. Nusyus suami maksudnya suami yang mengenai isteri dan tidak menyukai isteri, seperti tidak memberikan hak giliran bermalam, nafkah atau mengasarinya dengan perkataan atau perbuatan. Dianggap sebagai suami telah melakukan nusyus terhadap isteri. Ini nusyus. Konsep nusyus isteri suami adalah bila dia tidak melayani dan tidak melayani isteri dengan baik dan tidak memberi nafkah kepada isterinya dan tidak melaksanakan hak-hak isteri seperti giliran bermalam, nafkah dan bertindak kasar terhadap isterinya itu. Okey, perkara ini disebut dalam Al-Quran Karim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi apabila suami melakukan nusyuz, isteri hendaklah menasihati suaminya dan mengingatkan tanggungjawabnya, dan dengan menyebut nanas Al-Quran dan hadis, kan? Maksudnya antara sebut layani isteri kamu dengan baik, kan? Kemudian Nabi dia kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebab baik kamu wahai lelaki ialah yang terbaik melayani isterinya, dan Nabi kata akulah orang yang paling baik sekali melayani isterinya. Nah, hadis Nabi lagi istausu binisa khairan, lakukanlah kebaikan kepada kaum wanita. Jadi suami isteri kena beri nasihatlah, ingatkan balik tentang tanggungjawab, kan? Tentang tanggungjawab suami tersebut. Perlulah yang baik dengan isteri, beri nafkah, giliran bermalam semua sekali, kan? Bila suami dia alpa tentang perkara tersebut. Okey, kalau suami berubah, alhamdulillah. Jika tidak, dia boleh mengadu kepada hakim untuk mendapatkan hak dia. Ini adalah perkara yang diberikan hak tersebut oleh syarak, kan? Kerana hakim ni kerja dia untuk nak menyelesaikan masalah orang, kan? Untuk mendapatkan hak. Isteri tersebut tak dapat hak, dapatkan hak balik, kan? Kalau isteri tersebut suami tersebut tak bagi hak giliran, suruh bagi hak giliran. Giliran. Tak bagi nafkah, tetapkan nafkah. Okey, gitulah caranya. Okey, jikalau sekiranya tidak dapat diselesaikan juga dan berlaku perbalahan menjadi semakin buruk, maka dua orang wakil sebagai orang tengah hendak dihantar untuk mendamaikan mereka atau memisahkan mereka dengan satu talak sekiranya usaha mendamaikan mereka tidak berjaya. Ini adalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 128 yang dinyatakan sebelum pada ini. Jadi itu caranya. Kalau tak dapat diselesaikan melalui perintah mahkamah, kita akan lantik wakil lah. Nanti insyaAllah kita akan sebut lepas pada ini pula. Perantara, orang yang perantara untuk menyelesaikan masalah suami isteri ini pada tajuk jawatan kuasa pendamai dan juga hakam, insyaAllah. Okey, lepas pada ini insyaAllah kita akan cerita tentang syiqaq. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.